Salam sejahtera, anda bersama saya Amira Isa dan ini berita utama malam ini. Para pemimpin dunia berhimpun di China bagi forum Boao dengan PM Lawrence Wong dijangka sampaikan ucap tama. Pemerintah keluarkan amaran kepada rakyat supaya jangan terbabit dengan badan yang ada kaitan dengan tentera Israel. Dan Grab umum lebih banyak sokongan kesihatan dan kelonggaran bagi para pekerja wanita di platformnya. Para pemimpin dunia berhimpun di China bagi forum Boao bagi Asia sedang ketegangan global kian meningkat di tengah-tengah sekatan perdagangan dan konflik di Timur Tengah. Perdana Menteri Lawrence Wong akan menyampaikan ucap tama di sesi pleno pembukaan forum tersebut. Dan para pakar berkata beliau mungkin menekankan tentang pentingnya sistem berbilang hala dan kerjasama. China kini menjadikan wilayah Hainan sebagai sebuah tapak ujian bagi keterbukaan ekonomi lebih besar dengan akses tanpa tarif bagi barangan, cukai lebih rendah serta sekitaran yang lebih mesra perniagaan. Para pemimpin berhimpun di wilayah ini bagi menghadiri forum Boao, sedang China berusaha untuk memacu perdagangan dan kerjasama dalam dunia yang semakin berpecah belah. Para penganalisis berkata keutamaan ekonomi China mungkin menjadi agenda utama forum tersebut. Bagaimanapun, mereka mempunyai pandangan berbeza-beza mengenai sejauh mana ketegangan geopolitik, terutama sekali konflik di Timur Tengah, akan membentuk perbincangan. The Iran war is the major geopolitical development at the moment, but I wouldn't expect that to be on the agenda in a big way. Some topics that have always appealed to the Chinese these days would include things like AI, green development, and even economic cooperation. I expect that the conflict in the Middle East will be discussed in relation, of course, to China's growth. I think this will be a major theme. And I think that the participants at the forum would very likely try to examine how the war in the Middle East will affect Asia's developmental path, and what collective steps that the Asian countries can actually do or take together to reduce the negative impact on the region. Bagi ekonomi kecil dan terbuka seperti Singapura, perbincangan seumpama itu akan membawa impak besar, terutama sekali sedang peraturan dan norma global semakin menghadapi tekanan. Perdana Menteri Lawrence Wong dijadual menyampaikan ucap tama di pleno pembukaan forum itu, iaitu yang pertama sebagai pemimpin Singapura. Para penganalisis berkata forum itu juga merupakan sebuah platform untuk Singapura berkongsi pandangannya tentang bagaimana negara-negara boleh bekerjasama bagi membentuk order global bagi tahun-tahun akan datang. Issues like free trade are obviously is something that we are very concerned about given the tariffs. But I think in general, Singapore's position when it comes to international forums is always pretty consistent in the sense that we don't like conflict. We want to see whatever conflict that is existing, whether in Asia or regionally or internationally, to be managed responsibly by the parties involved. Selain menjadi platform bagi membincangkan isu-isu global, sesetengah pemerhati memberi tumpuan kepada hasil perbincangan yang boleh memberi manfaat kepada sektor utama Singapura seperti huraian AI dan tenaga bersih. Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA dan Kementerian Pertahanan MINDEF mengeluarkan amaran kepada rakyat tempatan supaya jangan terbabit dengan pertubuhan yang ada kaitan dengan tentera Israel. Ini di tengah-tengah konflik Timur Tengah sekarang. Amaran itu dikeluarkan setelah satu catatan blog pada tahun 2018 atau tahun 2019 oleh seorang lelaki warga Singapura yang berkhidmat dengan badan SARL muncul semula baru-baru ini. SARL ialah sebuah badan sukarela Israel yang ada kaitan dengan tentera Israel. Pihak berkuasa Singapura menyatakan tiada maklumat yang mencadangkan bahawa warga Singapura itu dan bapanya mengambil sebarang peranan berkaitan pertempuran. Pasangan anak dan bapa itu menjadi sukarelawan dengan SARL pada Disember 2016. Separuh jalan semasa tempoh sukarela 2 minggu, si bapa bertanya kepada pihak berkuasa Singapura sama ada mereka boleh menjadi sukarelawan dengan SARL.
Ini memandangkan Singapura melarang rakyatnya berkhidmat dalam tentera asing. Anak beranak itu menyatakan kerja sukarela mereka melibatkan tugas seperti membungkus, mengecat dan memasak. Selepas menilainya, pihak berkuasa menjawab bahawa kerja anak beranak itu dengan SARL tidak kelihatan berkhidmat dengan sebuah pasukan tentera asing. Pihak berkuasa Singapura bagaimanapun menjelaskan kepada mereka bahawa ia tidak mengesahkan atau memberi lampu hijau kepada penyertaan mereka itu. Ketika itu, khidmat sukarela mereka sudah pun berakhir. Pada tahun 2018 atau tahun 2019, si anak memuat naik catatan gambar dirinya sendiri memakai uniform yang ada kaitan dengan Kor Sukarela SARL di Singapura. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri ISD kemudian menghubungi mereka pada tahun 2025 setelah mengetahui tentang catatan blog tersebut. Siasatan memutuskan bahawa mereka tidak terbabit dengan kegiatan-kegiatan tentera Israel. Blog tersebut diturunkan dan pasangan bapa dan anak itu tidak lagi terbabit dengan SARL. Pihak berkuasa memberi amaran bahawa terbabit dengan pertubuhan seperti SARL hari ini suatu perbuatan yang tidak boleh diterima. Tindakan akan dikenakan jika kegiatan sedemikian didapati merosakkan kepentingan dan keselamatan negara Singapura. Berhubung bapa dan anak yang pernah menjadi sukarelawan itu, pihak berkuasa menyatakan tiada maklumat untuk mencadangkan bahawa mereka ada kaitan dengan laporan baru-baru ini tentang 2 warga Singapura mungkin mengangkat senjata bagi tentera Israel semasa perang di Gaza. Saudara, syarikat khidmat kereta sewa privat terbesar Singapura Grab akan menambah lebih banyak sokongan kesihatan dan kelonggaran bagi para pekerja wanita di platformnya. Ia termasuk menawarkan pemeriksaan mamogram yang diberi subsidi penuh dan mengetepikan penalti penamatan sewa awal bagi ibu yang hamil. Bagi ramai pemandu khidmat kereta sewa privat wanita, penting untuk mempunyai jaminan pekerjaan sambil menjalani perubahan hidup seperti menjadi seorang ibu. Dalam usaha membantu wanita berkembang maju mengikut cara mereka sendiri, Grab memperkenalkan pelbagai langkah baharu di bawah satu program khusus. Inisiatif itu bertujuan menyediakan lebih banyak kestabilan serta sokongan kesihatan dan sosial yang dipertingkat. Grab tidak mendedahkan bilangan pekerja platform wanita dalam syarikat itu, namun menyatakan bahawa jumlahnya walaupun kecil semakin meningkat. As we have come to engage with more of the women partners that enter the platform, we realize that they have some very distinct challenges and needs above and beyond the flexibility that we think that we needed to address. Ia termasuk pemeriksaan mamogram yang diberi subsidi, mengetepikan penalti bagi menamatkan sewa lebih awal dan akses berterusan kepada program kesetiaan pemandu. Seorang pemandu berkata sokongan itu membolehkannya memberi tumpuan kepada keluarganya sambil terus berdikari secara keuangan. And so when as a mother we get to know we're pregnant, then we have this worry about what will happen with our contract when we will we get penalized, and so those worries make us unnecessary stress. Menurut Pergerakan Buruh NTUC, pekerjaan platform boleh menjadi saluran untuk wanita memasuki semula pasaran tenaga kerja. I also hope that eventually platform work is not going to be the be-all and end-all. There are women with many career aspirations, and I hope that this is a first choice and a guided pathway towards women being able to create better careers for themselves after they return to the workforce. Cik Yo turut berkata selain kelonggaran, perlu juga ada peluang untuk kemajuan kerjaya dan pembangunan kemahiran. Menurutnya, wanita juga harus punya kerjaya yang boleh dibanggakan. Ekoran isu kenaikan harga minyak akibat perang di Timur Tengah, Gerakan Buruh usulkan beberapa langkah untuk bantu golongan pemandu teksi dan kereta sewa privat. Rinciannya selepas ini. Selamat berjumpa lagi.
Iran dan Israel saling terus melancarkan serangan-serangan baharu, memudarkan harapan bahawa perang mungkin reda. Tentera Iran menyerang sasaran di Israel selain melepaskan peluru berpandu dan drone ke atas pelbagai aset tentera Amerika di Rantau Teluk. Ini walaupun Presiden Trump mendakwa adanya perbincangan yang produktif dengan Tehran. Tehran menafikan adanya dialog sedemikian dan menyifatkannya sebagai hela Amerika mahu menurunkan harga minyak. Iran bagaimanapun mengaku menerima mesej dari negara sahabat mengenai permintaan Washington mahu berunding. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Dalam pada itu, pentadbiran Trump dilaporkan menyokong Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf sebagai tokoh pemimpin negara itu yang seterusnya. Menurut laporan Politico, Rumah Putih melihat beliau sebagai rakan kongsi yang boleh bekerjasama dalam rundingan di antara Iran dengan Amerika. Asia cukup bergantung kepada minyak dan gas dari Timur Tengah dan mendapatkan 60% bekalan minyak mentahnya dari rantau itu. Dan ini menjadikan Asia sangat terdedah apabila perang Amerika Syarikat, Israel dengan Iran menyebabkan Selat Hormuz ditutup buat tempoh masa yang berpanjangan. Timur Tengah merupakan rantau pengeluar dan pengekspor minyak terbesar di dunia, mengekspor sehingga 25% minyak mentah setiap hari. Kebanyakannya melalui Selat Hormuz. Dan dalam laporan jelas berita ini, kami lihat berapa banyak minyak Timur Tengah diekspor ke Asia dan mengapa negara-negara Asia sangat bergantung kepadanya. Menurut anggaran pentadbiran maklumat tenaga EIA pada tahun lalu, kira-kira 20 juta tong minyak dan produk minyak melalui Selat Hormuz setiap hari, iaitu hampir $600 bilion Amerika nilai perdagangan tenaga setiap tahun. Data daripada firma analisis perkapalan Kepler menunjukkan pada tahun lalu, Asia mengimport 14.7 juta tong minyak mentah Timur Tengah setiap hari, iaitu hampir 60% daripada rekod 25 juta tong setiap hari bagi jumlah pembelian untuk rantau ini. Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu UAE dan Iraq merupakan pembekal utama ke Asia tahun lalu. China ialah pengimport minyak mentah terbesar di dunia. Menurut data Kepler, ia memperoleh kira-kira 5.4 juta tong sehari dari Timur Tengah. China membeli purata 1.38 juta tong minyak Iran sehari tahun lalu, membentuk kira-kira 13% daripada semua importnya menerusi laut. Pembeli utama lain adalah Jepun dan Korea Selatan yang amat bergantung pada minyak mentah dari Timur Tengah, iaitu 95% dan 70% daripada import masing-masing. Singapura yang merupakan hub minyak Asia juga semakin bergantung kepada minyak Timur Tengah yang tahun lalu naik kepada 70% berbanding sekitar 50% pada tahun 2024. Ini selepas syarikat ExxonMobil selesai meluaskan loji penapisannya yang memerlukan lebih banyak jenis minyak dari Timur Tengah. Jadi mengapa Asia sangat bergantung pada minyak Timur Tengah? Jawapannya kerana Asia adalah rantau yang paling pesat berkembang di dunia dari segi permintaan minyak. Kebanyakan kilang penapisan Asia dilengkapi dengan unit pembasmian sulfur bagi memproses minyak mentah dengan sulfur tinggi dari Timur Tengah. Minyak mentah jenis ini biasanya lebih murah daripada grade rendah sulfur. Ini sekaligus membolehkannya menjana margin yang lebih tinggi. Minyak mentah Timur Tengah juga mengandungi lebih banyak bahan api yang boleh diproses menjadi bahan api berkualiti tinggi seperti petrol dan diesel. Sementara itu, ekoran isu kenaikan harga minyak akibat perang di Timur Tengah, soal mengenakan semula caj tambahan bahan api dan yuran pemandu bagi golongan pemandu teksi dan kereta sewa privat kini ditimbulkan semula. Ia antara cadangan pergerakan buruh untuk menyokong sektor tersebut.
Langkah-langkah sementara sebegitu pernah diperkenalkan pada tahun 2022 ketika harga minyak naik ekoran perang antara Rusia dengan Ukraine. Penolong Setiausaha Agung NTUC Yo Wan Ling menambah pihak kesatuan sedang bekerjasama dengan pengendali teksi untuk memastikan harga bahan api masing-masing diselaraskan selain mengekalkan jurang diskaun 30% berbanding harga runcit. Walaupun beberapa pengendali platform kereta sewa privat sudah mula menawarkan baucar, Cik Yu berkata NTUC berharap untuk dapat melanjutkan sokongan sedemikian kepada semua pemandu dan penunggang bagi seluruh sektor. Saudara, usaha dua anak Melayu memperjuang dan mengembangkan seni tradisi Melayu diiktiraf dengan anugerah sulung Anugerah Belia Cemerlang. Siapakah mereka? Bersama kami untuk jawapannya selepas ini. Yang seorang aktif memperjuangkan tradisi muzik Melayu, sementara yang seorang lagi mengembangkan seni dikir barat versi Singapura. Demikian saudara profil dua pemenang sulung Anugerah Belia Cemerlang dalam Warisan Budaya Tidak Ternilai ICH. Buat julung-julung kalinya, Lembaga Warisan Negara NHB mengiktiraf usaha 6 belia memelihara dan melestarikan warisan ICH. Syafika Adha Salihin terpesona pada ciri menakjubkan akordion yang digerakkan oleh angin dan boleh memainkan lagu yang lengkap. Cintanya berkembang pula kepada tradisi muzik Melayu yang menurutnya masih kurang mendapat perhatian. Maka tidak hairanlah jika beliau menjadi antara penerima sulung Anugerah Belia Cemerlang dalam Warisan Budaya Tidak Ternilai. Anugerah ini sangat bermakna kerana ia mengiktiraf para belia yang bergiat untuk melestarikan ICH, dan ia memberi suatu kesedaran buat orang awam tentang adanya ICH ni di Singapura dan betapa pentingnya untuk melestarikan ICH ini. Antara usaha Syafika untuk melestarikan tradisi muzik Melayu termasuk projek notasi bersama Konservatori Muzik Yong Siu To. Peranan saya dalam kumpulan genang akustika sebagai seorang pengarah muzik, di antaranya adalah produksi kami sendiri iaitu Dendang Warisan Kota Singa yang meraihkan sejarah budaya dan juga warisan orang Melayu Singapura menggunakan muzik tradisional Melayu, dan melalui lagu-lagu lama dan juga lagu-lagu baru yang saya cipta. Warisan daripada Mata Helang. Dari Mata Helang aku mencari teman, di taman serumpun celah dahan rimbun. Muhammad Ilya Kamsani pula merupakan seorang sahabat sastra, pemupuk minat terhadap bentuk puisi Melayu. Beliau telah menerbitkan serumpun Jurnal Dikir Singapura, sebuah dokumentasi mendalam serta refleksi kritikal tentang seni dikir barat di Singapura. Tahun lalu beliau menerajui Festival Dikir Singapura yang menampilkan bengkel, persembahan serta perbincangan panel bersama komuniti dikir barat. Anugerah ini ialah satu pengiktirafan bahawa usaha-usaha saya dalam seni dikir barat maupun bentuk-bentuk puisi Melayu itu diiktiraflah oleh masyarakat, dan saya rasa ini memberikan saya semangat untuk meneruskan perjuangan ini. Selain menerima trofi dan sijil anugerah, Ilya dan Syafika serta 4 penerima lain turut mendapat geran projek sehingga $20,000 bagi menyokong pembangunan kemahiran mereka. Rancangan saya buat masa terdekat, saya memang sangat bercita-cita untuk menerbitkan satu buku ilmiah tentang seni dikir barat di Singapura, bagaimana dia dipraktikkan. Saya pun sedang mengusahakan buku puisi Melayu pertama saya untuk diterbitkan. Saya beriltizam untuk membuat muzik Melayu asli lebih mudah didatangi oleh sesiapa pun yang ingin menceburinya, terutama sekali kanak-kanak hinggalah ke peringkat remaja. Anugerah Belia Cemerlang dalam ICH akan diadakan setiap 2 tahun dan disampaikan bersama Anugerah Peneraju Warisan Budaya Tidak Ternilai. Dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.